Jutaan terima kasih diucapkan di atas ucapan Dr. Abdul Rahman Al-Bulaihi sebentar tadi dan juga kepada Dr. Anwar Ahmad di atas terjemahan beliau. Hadirin yang dihormati, dengan rasa penuh hormat, majlis diteruskan dengan menghadap perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail bagi menyampaikan ucapan, seterusnya menyempurnakan Majlis Perasmian Konvensyen Sunnah 2013-2014. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya jua, maka dapatlah kita bersama-sama pada pagi yang sungguh berbahagia ini. Dan mula-mula sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberi penghormatan kepada saya dan juga Raja Puan Muda untuk turut bersama-sama dengan sekalian hadirin pada pagi ini. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur, Datuk Arif Kasa, Dr. Muhammad Asri, para senarai, ahli panel yang mantap-mantap belaka, serta semua para peserta yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan konvensyen yang sungguh bermakna ini. Harapan saya semoga usaha menyebarkan dakwah dan kefahaman agama kita yang berteraskan kepada Ahlus Sunnah wal Jemaah ini akan terus disemarakkan lagi melalui pelbagai bentuk wacana dan pendekatan yang bersesuaian dengan kehendak Islam dan tuntutan semasa. Hadirin sekalian, kita semua maklum bahawa tidak mudah untuk mengajak umat Islam untuk kembali kepada perjuangan dan amalan Islam yang sebenar, khususnya pada saat-saat dan ketika ini di mana pelbagai pemikiran, tokok tambah, amalan khurafat, kepercayaan asing dan lain-lain fahaman seringkali dikaitkan dengan Islam, sehingga ada di kalangan muslimin dan muslimat itu sendiri keliru dan tidak mengetahui yang manakah satu ajaran sebenar yang dibawakan oleh Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Lantaran itu ia merupakan cabaran besar kepada kita, terutamanya para aktivis yang berusaha mengajak umat supaya kembali kepada ajaran Islam yang sejati. Justru ia memerlukan sebuah kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. Kita turut menyedari bahawa perkara yang paling sukar dalam sesuatu perjuangan adalah bagi mengekalkan jati diri ataupun prinsip yang dipegangi, namun pada masa yang sama mampu mendepani pelbagai suasana baru secara bijaksana. Selain daripada itu, terdapat juga cabaran yang datang daripada pihak-pihak yang berpandangan sempit, golongan yang suka berburuk sangka, serta mereka yang kurang faham agama dan sering membuat tuduhan dengan pelbagai dakwaan tanpa usul periksa. Untuk pengetahuan semua, di Perlis, pendekatan yang cuba dibawa oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, adalah dengan sentiasa berusaha melihat ke hadapan dan kurang melayani isu-isu remeh, isu-isu sampingan yang remeh serta tidak membina. Kita cuba untuk menonjolkan the essence ataupun intipati ajaran Islam sebenar yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Selain itu juga kita melihat tujuan daripada syariah Islam ataupun the purposes of Islamic law, atau dalam bahasa Arabnya maqasid syariah, patut menjadi tumpuan kita semua. Kita juga sentiasa cuba untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai wasatiyah, yakni bermaksud tidak cuai dan tidak pula melampau batas, selain membawa pandangan serta sikap yang boleh menjadi tauladan kepada yang lain. Hadirin sekalian, bercakap mengenai pendekatan yang berkesan, saya ingin berkongsikan beberapa pengalaman yang saya kira boleh untuk kita kongsikan bersama. Sebagai contoh, dalam menangani rungutan isu asnaf zakat, misalnya di Perlis, beberapa pendekatan yang berbeza sentiasa diadakan, termasuklah terkini program Kayuhan MAIPS Peduli pada setiap minggu memasuki segala ceruk kampung dan lorong bagi mencari sendiri asnaf yang benar-benar layak menerima agihan zakat. Saya juga turut menyertai mereka apabila mempunyai kelapangan masa, dan pada tahun lalu saja iaitu sebanyak 46 kali, dan dalam bulan Januari 2014 ini saja sebanyak 11 kali kayuhan diadakan dan saya dapat menyertainya bersama. Pendekatan ini alhamdulillah semakin menampakkan impaknya. Ini promosi zakat lah.
Terima kasih banyak-banyak kepada yang menyumbang, yang berzakat di Perlis. Sebagai makluman, Perlis baru saja mendapat pelawaan daripada pihak kerajaan pusat untuk mewujudkan Kolej Universiti Islam Perlis yang akan ditonjolkan sebagai KUIPS. Dan insya-Allah ia merupakan sebahagian daripada impian tuan-tuan untuk kita wujudkan satu lagi pusat pendidikan yang akan membantu perkembangan agama yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Justru saya menyeru tuan-tuan agar mendoakan kejayaan KUIPS ini, dan pada masa yang sama kita juga berusaha untuk mengemaskinikan institusi sunnah di negeri Perlis. Hadirin sekalian, dalam bahasa yang mudah, marilah kita sama-sama berusaha menggabungkan antara prinsip dan strategi dalam setiap dakwah. Berpegang teguh dengan prinsip dan lebih perkasa dalam menangani setiap cabaran semasa. Seperti mana kita tahu, para ilmuwan Islam berkewajipan memastikan dakwah berada atas landasan prinsip yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalan prinsip ini kebanyakannya tertumpu di bahu mereka, sementara persoalan strategi pula membabitkan tentang approach ataupun pendekatan dakwah, seperti bagaimana memanfaatkan profesionalisme dalam pelbagai bidang, penggunaan teknologi moden, mengenal pasti ruang-ruang baru untuk diterokai, pembangunan ekonomi umat dan seumpamanya yang memerlukan gabungan kepakaran dalam pelbagai bidang. Maka dengan ini ia tidak hanya tertumpu kepada golongan yang bergelar ulama sahaja, bahkan kadang-kala memerlukan mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang lain. Saya juga melihat akan pentingnya kita untuk sentiasa menggabungkan kepakaran umat Islam dalam pelbagai bidang, tolong-menolong dan bantu-membantu dalam kebaikan. Selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Justru sebagai umat Islam, tidak kiralah di mana saja kita berada, sumbangkanlah segala kepakaran, kemahiran, ilmu serta idea bernas yang kita miliki kepada pembangunan agama, dan daripada itulah kita akan dapat melihat apakah lagi ruang yang masih boleh dilaksanakan demi kemajuan dakwah, kebaikan pembangunan ilmu dan juga pembangunan material umat Islam keseluruhannya. Hadirin sekalian, mengakhiri titah, saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pertubuhan Kebajikan Al-Qaim Malaysia di atas kejayaan penganjuran konvensyen ini. Semoga ia menjadi momentum dan motivasi kepada aktiviti dakwah kita semua. Maka dengan ini sukacitanya saya merasmikan Konvensyen Sunnah tahun 2013-2014. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dijemput kepada div-div kehormat bagi mengiringi tuanku ke meja gimik perasmian. Persilakan. Allah yarham Ustaz Abdul Salam bin Muhammad Sultan. Ustaz Abdul Salam bin Muhammad Sultan adalah seorang aktivis di Persatuan Muhammadiyah Singapura selama kira-kira 40 tahun. Beliau berkhidmat sebagai naib presiden kedua separuh daripada tempoh itu. Ustaz Abdul Salam dilahirkan pada 16 September 1946 di Singapura. Beliau menerima pendidikan awal di sekolah rendah Siglap sehingga darjah 6 dan di sekolah menengah Siglap sehingga menengah 5 pada tahun 1963. Kajian agama beliau bermula pada tahun 1973 apabila beliau mendaftar di Kuliah Muallimin Pondok Modern Gontor, Indonesia, dan lulus 4 tahun kemudian pada tahun 1977. 2 tahun selepas itu, pada tahun 1979, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Imam Muhammad Ibn Saud, Arab Saudi. Beliau memperolehi ijazah Sarjana Muda Usuluddin pada tahun 1983.
Ustaz Abdul Salam pernah bekerja dan berdakwah di Seoul, Korea Selatan dari tahun 1983 sehingga 1991. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai qadi di Korean Muslim Federation dan pada masa yang sama pernah mengurus pemotongan daging halal ayam dan kambing di kedai sekitar Bandar Seoul. Sepanjang beliau di sana, beliau telah berjaya mengajak orang-orang Korea kepada Islam. Selain menjadi seorang aktivis di Muhammadiyah, beliau juga adalah seorang guru dan sekaligus memegang jawatan di Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Beliau juga aktif dalam membawa jemaah ke Mekah dan Madinah. Pada tanggal 7 April 2012, beliau telah kembali ke rahmatullah dan meninggalkan seorang istri, 4 orang anak dan 2 orang cucu. Hadirin hadirat yang dimuliakan, untuk itu majlis menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin menghadap perkenan Duli yang teramat mulia Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail bagi menyempurnakan majlis penyampaian penghargaan. Dipersilakan. Dijemput kepada wakil Allahyarham Ustaz Abdul Salam bin Muhammad Sultan naik ke pentas bagi menerima hadiah penghargaan. Sekali lagi majlis menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin menghadap dan mempersembahkan cenderamata ke hadapan Duli yang teramat mulia Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail. Dipersilakan. Menjunjung kasih tuanku, majlis sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas perkenan Duli yang teramat mulia Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail Raja Muda Perlis, dan Duli yang teramat mulia Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil Raja Puan Muda Perlis kerana sudi berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Konvensyen Sunnah 2013-2014. Sesungguhnya keberangkatan tuanku berdua ke majlis ini amat besar maknanya sebagai lambang sokongan dan dukungan kepada gerakan dakwah sunnah di Malaysia. Hadirin sekalian, demikianlah tadi sempurnanya Majlis Perasmian Konvensyen Sunnah 2013-2014 dan majlis memohon perkenan Duli yang teramat mulia tuanku untuk mengakhirinya. Ampun tuanku.